Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Zulaikha binti Ismail. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Kalau tidak kerana bintang, takkan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, takkan saya berada di sini. Andai patah saya Raja Wali, betulkah jua saya kemari? Bukan kerana ingin mencari calon suami, tetapi untuk membawa anda semua memahami, menyelami dan mendalami mauduk pidato saya berbunyi kemuliaan peranan wanita dalam Al-Quran. Saya apresiasi serukan kepada saudara pemuslim majlis, kombinasi intelektual kehakiman berbisi, dif-dif kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin-hadirat yang dikasihi, jauh di mata, dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bu anda sudi meluangkan masa. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Aku banyak memuatkan kisah-kisah tentang wanita, baik peranannya atau kepahlawanannya. Dan dengan cara itu, aku akan membersihkan wanita daripada dituduh sebagai punca godaan dan dosa sebagai makhluk separuh syaitan. Pada zaman dahulu terdapat ramai wanita yang aktif dalam pekerjaan. Misalnya, dalam bidang perdagangan itu Khadijah binti Khuwailid terkenal sebagai wanita yang berjaya, manakala Asifah seorang wanita yang pandai menulis ditugaskan Khalifah Umar radhiyallahu anhu sebagai pegawai yang menjaga pasar kota Madinah. Islam masih membenarkan wanita untuk terus bekerja dalam keadaan terpaksa dan dalam batasan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Namun pada hari ini tuan-tuan puan-puan, kita dapat saksikan wanita hanya berperanan di rumah sahaja. Justru itu saya akan menghuraikan mauduk pidato ini melalui dua hujah, itu dari segi peranan wanita dalam keluarga dan peranan wanita dalam masyarakat serta negara. Hadirin hadirat sekalian, peranan wanita dan keluarga merupakan asas-asas penyebaran Islam. Dari keluarga akan muncul pemimpin-pemimpin yang berjihad di jalan Allah dan akan muncul benih-benih yang berjuang untuk mengangkat kalimah Allah. Dan peranan terbesar dalam ini adalah wanita. Yang pertama, wanita sebagai isteri. Apabila lelaki ditimpa kesusahan, isteri boleh menolongnya. Apabila seorang lelaki mengalami kebimbangan, isteri yang boleh menenangkannya. Dan apabila lelaki itu mengalami kemerosotan, isteri yang boleh memberikan semangat kepadanya. Sesungguhnya tiada siapa yang paling besar pengaruhnya kepada suami melainkan isteri yang dicintainya. Saya memberikan satu contoh yang dilakukan oleh suri teladan umat Islam, itu Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama diberikan oleh baginda dan merasakan kesulitan, maka apa yang dikatakan Khadijah kepadanya? Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, kamu selamanya. Kerana anda sangat suka menjaga perhubungan, menjaga kepada orang yang lemah, menampung kepada mereka yang tidak memilikinya, melayan dan memuliakan tetamu, dan anda membantu setiap usaha untuk menegakkan kebenaran. Riwayat mutafakun alaih. Maafkan saya. Tiada darjat yang paling tinggi melainkan darjat Nabi, dan tiada ujian yang lebih berat daripada ujian menjadi Nabi. Inilah peranan yang harus dimainkan oleh seorang wanita. Menjadi pemimpin bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan oleh wanita, tetapi menjadi pendamping kepada pemimpin, ketua rumah tangga atau orang lain yang boleh membantu mengarahkan dan bertenan adalah satu perkara sangat mulia yang mengandung ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang saya hormati sekalian, seterusnya wanita sebagai ibu. Tiada penghormatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang wanita melainkan peranannya sebagai seorang ibu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apabila ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk melakukan dengan baik?" Baginda berkata, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Ibu kamu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" "Ibu awak." "Kemudian siapa lagi?" Dia bertanya lagi. Rasulullah SAW menjawab, "Ayah kamu." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam rumah, siapa yang paling banyak masa untuk anak-anak? Siapa yang lebih mempengaruhi anak-anak? Siapa yang lebih rapat dengan anak-anak? Tidak bukan adalah ibu mereka. Ibu adalah seorang yang sentiasa boleh diharapkan untuk ada anak-anak
untuk ada bersama anak-anak. Maafkan saya, seorang ibu yang boleh menjadikan anak-anaknya sebagai orang yang baik, sebagaimana seorang ibu boleh menjadikan anaknya sebagai seorang yang jahat, baik atau buruk. Seorang anak boleh dipengaruhi oleh sama ada seorang ibu menjadi suri teladan atau tidak kepada anak-anaknya. Pernahkah kita membaca kisah kepahlawanan atau kemuliaan seseorang? Tak lain tidak siapakah dalam di sebalik kejayaan mereka menjadi seorang berani, ulama mahut iman. Tidak lain tidak bukan ibulah yang membimbing mereka. Begitu mulianya peranan seorang ibu, dan tidak ada peranan yang lebih membawa pahala daripada peranan mendidik anak-anak menjadi anak yang dirahmati oleh Allah dan Rasulnya. Kerana anak-anak adalah sumber pahala dan sumber kebaikan. Oleh itu, jika wanita sedarkan kepentingan dan kesibukan hidup dalam keluarga, sudah pasti mereka mereka tidak sempat untuk menguruskan hal di luar keluarga. Lebih lagi berangan-angan untuk menggantikan kedudukan lelaki dalam mencari rezeki. Hujah saya yang terakhir adalah peranan wanita dalam masyarakat dan negara. Selain peranannya dalam keluarga, jika dia ahli dalam ilmu agama, maka wajib baginya mengkhabarkan apa yang diketahui kepada wanita lain. Begitu juga jika dia seorang yang pakar dalam suatu bidang, maka dia boleh turut serta dalam perkara tersebut, tetapi dengan batas setelah disyariatkan dan tentunya setelah kewajipannya sebagai suri rumah ditunaikan. Banyak perkara yang boleh dilakukan oleh wanita dalam masyarakat dan negara, dan masing-masing mempunyai peranan tersendiri yang pasti yang berbeza dengan lelaki. Inilah yang dilakukan oleh para Nabi Syahabiyah. Pada zaman dahulu, Syahabiyah pernah menjadi perawat ketika terjadi peperangan atau sekadar menjadi penyemangat kepada kaum muslimin. Walaupun tidak sedikit dari mereka itu turut berperan dengan menggunakan senjata untuk mendapatkan syahadah fi sabilillah. Maka dalam hal ini, peranan wanita adalah sebagai sokongan dan sokongan kepada lelaki dalam menjalankan tugas. Intihannya dalam Islam, lelaki dan wanita dianggap sebagai makhluk Allah. Islam meletakkan wanita sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Salah satu tugas utama seorang wanita ialah mendidik anak-anaknya. Selain itu, dalam masyarakat negara, peranan wanita adalah sama dengan lelaki. Jika ditinjau kebaikan yang digunakan Allah kepada wanita, maka jelaslah bahawa wanita adalah asas kepada kegemilangan sebuah masyarakat malah negara. Pelbagai peranan wanita seperti dihuraikan sebentar lagi menunjukkan betapa wanita memiliki personaliti dan bertanggungjawab dan kemahiran sesuai. Ia menunjukkan personaliti yang tulen boleh dijadikan dakwah atau masyarakat. Oleh itu peranan wanita adalah sangat mulia. Ingatlah, pemimpin yang adil dan generasi yang baik akan muncul bersama wanita yang baik pada masa itu. Akhir kata, di atas dahan burung terpuar, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan buat semua, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.